Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keadilan bukan hanya cari punca kematian Zara. Ulasan kali ini berkisar tentang inquest kes Zara Khairina. Siapa yang harus dipersalahkan dan sebenarnya inilah yang harus kita perbincangkan. Keadilan bukan hanya untuk cari punca kematian Zara, kata Liana Marzuki. Sejak tahun 1989, dunia menerima pakai Convention Hak Kanak-Kanak. Saudara-saudara sekalian, dalam setiap tindakan melibatkan kanak-kanak, kepentingan kanak-kanak itu seharusnya diutamakan. Malaysia juga meratifikasikan CRC pada tahun 1995. Maka, lahirlah Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Dan Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 Akta 676. Prinsipnya mudah dan jelas. Apabila anak kecil jadi saksi, undang-undang mesti letak kebajikan mereka di hadapan, lebih utama daripada sensasi berita atau kepuasan orang ramai. Itulah sebabnya dalam inquest Zara Khairina, Mahkamah menutup pintu media semasa keterangan kanak-kanak. Bukan kerana mahu sembunyi, tapi kerana kebajikan anak itu mesti dijaga. Di UK, kanak-kanak beri keterangan melalui video link sahaja. Manakala di Australia, kanak-kanak berada di bilik mesra kanak-kanak dengan kaunselor menemani. Sama sekali lagi di Kanada pula, hakim benarkan skrin pemisah supaya anak tidak perlu tatap tertuduh. PBB pula, United Nations Guideline 2005 menyatakan hak anak untuk didengar, dilindungi dan tidak didiskriminasikan. 5 saksi kanak-kanak Zara setakat 26 September. Kita hayati pula testimoni 5 saksi kanak-kanak dalam inquest setakat ini. Sebelum saya bacakan penghayatan 5 kepada saksi kanak-kanak ini, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang mendidik, mengajar dan menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita kuat, apabila imun badan kita bijaksana, apabila imun badan kita seimbang, kita susah sakit dan kita cepat sembuh daripada penyakit, karena imun badan kita bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan itulah yang bertindak seperti dokter dan tentera dalam tubuh badan kita. Tapi apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, penyakit bersarang, penyakit tinggal dalam tubuh badan kita, lalu kita kena penyakit. Jadi, cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk doa anda selama ini. Saksi pertama, rakan karib Zara Khairina. Sejak Mac hingga April, Zara pernah bertanya, kalau saya jatuh tingkat 3, apa jadi? Tunjuk luka di lengan, digelar barcode. Hujung minggu 11 hingga 12 Julai, disuruh mencuci pakaian hingga jam 2 pagi. Pulang ke asrama tegang, tak beri salam ikhlas. Saksi kedua pula menyatakan, yaitu pelajar sebilik dengan Zara Khairina. Malam 15 Julai dituduh curi dompet Rm300. Zara bersumpah, wallahi tidak ambil. Penuduh akhirnya percaya. Seorang lagi tuduh curi pin bendera. Pelajar lain mengejek dengan kata kesat, bodoh, sial, injak. Pusat Privasi Zara yang menyatakan cita-cita mahu jadi pengawas badar dipamer dan diejek. Zara menangis lalu lari keluar daripada dom. Saksi ketiga pula menyatakan, rakan sekolah lain. Beliau berkata Zara sering menyebut mahu mencederakan diri. Ungkapan seperti saya tidak layak hidup, baik saya mati saja, pernah didengari lebih 10 kali sejak April.
Zara juga merungut tidak disenangi kawan dan sering merendahkan diri. Saksi keempat pula menyatakan, pelajar dom lain. Beliau ialah pelajar daripada dom lain. Malam konfrontasi, 10 malam. Pelajar senior jerit, aku injaklah kepala kau ni Zara. Ejekan kasar, anjing, gila, bodoh, sial, kedengaran sepanjang 20 menit konfrontasi. Suasana dom tegang. Zara duduk bersila di lantai berdepan senior. Saksi kata Zara tidak disentuh secara fizikal dan tidak menangis pada masa itu. Saksi kelima, ahli geng Sekel 19, mendedahkan kewujudan geng Sekel 19. Pelajar tingkat 19 pelajar tingkatan 1 kawan rapat Zara. Zara dituduh curi duit, dompet, disuruh bersumpah. Zara lafaz walahi menafikan. Pin bendera ditemui dalam beg. Zara tetap kata bukan dia. Zara duduk di lantai diejek dengan kata-kata kesat. Surat peribadinya dijumpai dan diketawakan. Saksi menyalahkan Zara. Saksi sahkan Zara ceria, beramah, tiada tanda masalah mental sebelum kejadian. Rumusan testimoni, jika kita perhalusi 5 saksi kanak-kanak ini, gambaran Zara, jiwa rapuh, tertekan, sering direndahkan diri. Peristiwa malam terakhir, tuduhan curi, ejekan kasar, konfrontasi panjang. Dinamika sosial, wujud geng rapat Sekel 19, suasana dom berhierarki. Konflik antara sumpah walahi Zara dengan ejekan rakan-rakan. Kontras, sahabat kata Zara ceria dan peramah. Bagaimana mahkamah nilai keterangan anak? Pertama, melalui kebolehan. Akta Keterangan 1950, Section 118, sesiapa yang faham soalan dan boleh jawab munasabah boleh jadi saksi termasuk kanak-kanak. Tanpa sumpah, unsworn testimony, Section 133A. Jika anak tak faham erti sumpah, keterangan masih diterima jika dipercayai benar. Namun perlu corroboration untuk sabitan jika keterangan itu tidak bersumpah. Sokongan. Mahkamah lazimnya cari bukti sokongan lain, dokumen, saksi, forensik untuk pastikan cerita anak selaras dengan dan boleh diterima. Perlindungan. Evidence of Child Witness Act 2007. Benarkan in kamera penggunaan skrin atau video recording. Media boleh dilarang demi elak trauma. Kepentingan anak di atas segalanya. Semua tindakan mesti berpaksikan best interest tadi. Suara anak mesti didengar, tapi jiwa anak mesti dipelihara. Apa yang kita belajar? Suara anak kecil tetap boleh jadi suara kebenaran. Undang-undang lindungi mereka, bukan sembunyi cerita. Testimoni mesti ditimbang dengan hati-hati dan disokong bukti lain. Best interest of child, jiwa mereka mesti dipelihara. Secara penutupnya, keadilan bukan sekadar mencari punca kematian Zara. Ia juga tentang menjaga rakan-rakannya supaya tidak retak jiwa ketika menuturkan kebenaran. Salah tetap salah, biar mahkamah jalankan tugas. Cuma biarlah hukuman kepada anak-anak ini setimpal dengan tindakan mereka. Bukan karena dendam kesumat orang dewasa. Setakat ini kita hanya mampu menelah dan menduga. Namun perlu henti buruk sangka kepada Zara meskipun maupun sesiapa saja. Keadilan perlukan masa. Doakan ia muncul dengan sebaik-baiknya daripada Yang Maha Esa. Karena bukan sahaja best interest itu untuk saksi, tetapi lebih penting untuk Zara sendiri. Beliau tidak boleh lagi mempertahankan diri. Di alam sana beliau menanti. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Satu lagi rahasia besar yang pastinya paling tidak disukai oleh PAS.
PAS ini sembang perpaduan Melayu Islam, tapi berdegil tolak ide kerajaan perpaduan. Sudah hampir 3 tahun kerajaan persekutuan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi PAS masih berdegil menolak ide kerajaan perpaduan. Presidennya, PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, mengulangi pendiriannya memusuhi kerajaan Madani dalam siri artikel meleret panjangnya menerusi minda Presiden semalam. Dalam masa sama, Abdul Hadi menekankan pula kononnya PAS mengutamakan perpaduan Melayu Islam, walaupun kerajaan perpaduan masih didominasi oleh ahli parlimen Melayu beragama Islam. PAS mementingkan perpaduan Melayu Islam yang kuat bawah satu payung besar tanpa menonjolkan diri, dengan syarat pemimpin utama adalah Melayu Islam daripada sesiapa saja yang mencukupi syarat kepimpinan Islam yang beriman, berilmu dan berakhlak yang dipimpin atau dipilih oleh rakyat dalam PRU. Kata mereka, PAS menolak ide kerajaan perpaduan yang mengambil jenama menipu dengan kuasa kalangan minoriti yang membahayakan Islam serta Melayu Islam dan Bumi Putra bersama dominasi DAP yang menjadi ancaman kepada Islam secara tersurat dan tersirat menurut Abdul Hadi Awang. Untuk rekod, terdapat 74 ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan yang beragama Islam, manakala yang tidak beragama Islam adalah kira-kira 44 orang sahaja. Daripada 28 anggota kabinet pula, seramai 19 daripadanya orang Melayu, manakala 9 lagi bukan Melayu atau bukan Islam yang bukan semuanya daripada DAP. Mengulas lanjut, Abdul Hadi yang sudah 23 tahun bergelar Presiden PAS itu menegaskan bahawa partinya tetap memilih demokrasi yang aman bagi menukar kerajaan kerana keamanan dan pendekatan damai adalah keutamaan dalam Islam. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci penipu". Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua penyakit. Imun badan kita menghapuskan, membersihkan semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang berprinsip dan konsep ini adalah sama dengan Tun Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, dan negarawan yang dihormati kerana pengalamannya yang panjang dalam arena politik. Kata Hadi merujuk kepada penasihat 4 negeri yang dikuasai PN, iaitu SG4 itu. Tapi itulah kan, kita memang mempersoalkanlah apa sebenarnya pendirian Hadi ini. Dia dalilnya berubah-ubah. Dulu dia bermusuh dengan Tun Mahathir, sekarang dia puji pula dengan Tun Mahathir. Dia kata macam-macam tentang Mahathir. Mahathir pun kata macam-macam tentang PAS dan Hadi. Tapi kini apa jadi? Itulah politik. Dulu dia lawan, sekarang kawan. Begitulah politik. Jumpa lagi. Yang ini memang paling bikin malu. Mana tidak malunya. Adun PAS ini janji lawan saman fitnah DAP sampai mati. Kenapa minta maaf pula? Baru-baru ini seorang ahli Dewan Undangan Negeri PAS telah pun mengaku bersalah kerana memfitnah seorang ahli parlimen daripada DAP, iaitu Sir Rezan Johan.
Dalam zaman itu, beliau kata sebelumnya, Adun itu kata, Adun Pas itu janji, dia akan lawan Saman Fitnah DAP sampai mati. Dalam dakwaannya itu, dia menuduh, antaranya menuduh Serezan Johan kononnya seorang Islam yang tidak baik. Nah, itulah yang paling bikin marah orang lah kan. Dia juga menuduh macam-macam kepada Serezan Johan. Akhirnya, dia pula minta maaf. Jadi dengan kata lain, dia mengakulah dia memfitnah Serezan Johan. Inilah perbuatan yang betul-betul ramai netizen marah. Pertama, netizen marah pada Adun Pas itu. Yang kedua, netizen juga marah kepada ahli parlimen Serezan Johan. Kata mereka, kenapa Serezan Johan terima permohonan maaf Pas ini? Inilah yang menyebabkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen maupun ahli politik PAS akan terus-menerus memfitnah. Sebab dia tahu, sebar fitnah dulu, minta maaf, semua oke. Itulah yang netizen marah. Mereka kata perbuatan itu telah pun mendidik para ahli politik PAS supaya jangan takut memfitnah. Sebab nanti boleh minta maaf. Nah, yang inilah yang ramai netizen marah juga lah kan. Tapi tak apalah, kita menyokonglah nilai moralnya, yaitu memaafkan itu satu budaya yang baik, mohon maaf pun satu perbuatan yang baik. Tapi kalau sudah dibuat berulang-ulang, itu namanya bodoh. Saudara-saudara sekalian, hairan apabila yang berhormat PAS Sungai Ramal, Safi Ngah, minta maaf dalam saman fitnah ahli parlimen DAP Bangi yang berhormat Serezan. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita lemah, imun badan kita tidak seimbang dan bodoh, penyakit akan berkembang, penyakit akan berkembang dan penyakit juga akan terus bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Dengan adanya terapi imun ini, imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau kau sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara, hairan kan? Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Ramal minta maaf dalam saman fitnah terhadap ahli parlimen DAP yang berhormat Serezan. Dulu katanya akan lawan sampai mati. Kini dia dah matikah? Belum mati pun dah minta maaf. Kononnya ini perhitungan melibatkan ideologi PAS dan DAP. Ideologi apa yang menghalalkan PAS untuk fitnah dan tuduh orang lain, bukan seorang Muslim yang jujur dan taat, serta menyokong ideologi komunis. Ini ajaran Islam atau ideologi Khawarij PAS. Perangai mempersoal keimanan lawan politik ini, perangai gulau, takfiri dan Khawarij. Nak tengok perangai-perangai ahli-ahli dan pemimpin PAS, lihatlah perangai YB PAS ini. Kalau benar PAS yakin dengan tuduhan seumpama ini seperti diulang-ulang, inilah masa terbaik untuk buktikan di mahkamah. Kenapa pula minta maaf? Konon berjiwa besar, kerana minta maaf takut duit melayang ke? Jadi apa pula hukum makan gaji adun atau ahli parlimen yang menang dengan kempen fitnah seperti ini? Inilah beza antara berpolitik menunggang agama dan berpolitik mengikut panduan agama. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.